Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Bersama saya Firas Machram. Berita dimulakan dengan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak menjadi wadah terbaik untuk mendidik dan mengajak masyarakat menghayati ayat suci Al-Quran serta keindahan terjemahannya untuk mengharungi cabaran-cabaran kehidupan masa kini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beberapa orang ilmuwan Islam telah menyumbangkan kepada peradaban manusia seperti Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah, Ibnu Khaldun dalam bidang sejarah, sosiologi dan ekonomi, Ibnu Sina dalam bidang perubatan dan ramai lagi. Dan ilmu bidang-bidang yang mereka terkai adalah ilmu yang telah mengangkatkan manusia. Dan juga manusia hablum minan nas, kata Mufti tadi, yang telah dapat menyumbang kepada cara hidup peradaban manusia dalam manusia menghadapi beberapa cabaran dunia. Maka dalam konteks ini, Sarawak sekarang ini nak menjadi negeri yang maju berpendapat tinggi 2030. Ini tujuan matlamat kita dari Sarawak. Dengan kepercayaan, keyakinan rakyat Sarawak kepada pemerintahan yang ada hari ini, kita hendak mengangkatkan negeri kita sebagai negeri yang maju, rakyatnya aman dan makmur dengan pendapatan yang cukup, dan seterusnya kedudukan kita yang dihormati oleh orang lain. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-61 tahun 1443 Hijriah 2022 Masihi bertemakan Ummah Berkualiti di Dewan Majma'ah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Sarawak pada Ahad. Tambah Ketua Menteri lagi, Kerajaan Sarawak bertekad untuk mengangkat martabat Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi dengan ekonomi yang lebih berstruktur. Seramai 12 qari dan qari'ah telah memperdengarkan bacaan masing-masing bermula sejak 25 Februari lalu. Berita seterusnya, seramai 249,000 individu di Sarawak yang masih belum mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19 digesa segera mendapatkan dos berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas berharap orang ramai mengambil peluang yang disediakan kerajaan yang bertujuan mengandalkan lagi keberkesanan dos vaksin sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa merasmikan persidangan delegasi 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Ranting Kampung Tengah Sepauh pada Ahad. Datuk Ahmad Douglas Unggah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak menambah sehingga Sabtu sekitar 86.3% penduduk Sarawak telah mendapatkan dos penggalak. Dalam pada itu, beliau sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan memaklumkan varian Omicron mempunyai kadar jangkitan tinggi pada masa ini. Terdahulu, beliau telah melawat projek Taman Tebingan Sungai Sepauh yang bernilai 6.2 juta ringgit dan Pasar Sepauh bernilai 5 juta ringgit yang kini sedang dalam pembinaan. Berikutnya, Sarawak memerlukan kira-kira 7,000 buah menara telekomunikasi untuk mencapai liputan komunikasi secara menyeluruh. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata ini adalah meliputi keseluruhan kawasan di negeri ini termasuk penempatan penduduk, lebuh raya dan kawasan aktiviti ekonomi. Menurut beliau lagi, pihaknya juga akan menyelaras semua agensi telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan yang terlibat untuk bekerjasama dalam berkongsi idea, rancangan dan pengetahuan dalam menyediakan perkhidmatan serta cabaran dan isu yang dihadapi. Memang kita mempunyai sasaran untuk mencapai full coverage 2025 tetapi kita perlukan satu penyelarasan di antara semua agensi yang terlibat dan juga
service providers yang berkaitan. Jadi engagement kita adalah terutama sekali tertumpu kepada apakah isu-isunya, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha kita cuba menyediakan misalnya dalam usaha untuk menyiapkan pembinaan menara telco. Beliau berkata demikian semasa mengadakan perbincangan khas bersama agensi telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi Service Providers di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Selain itu, pelbagai input dan cadangan mengenai langkah mitigasi dalam menyediakan kesinambungan di Sarawak telah diketengahkan dan semua pemain utama bersetuju untuk memainkan peranan mereka dalam mempercepatkan penembusan telekomunikasi di Sarawak. Antara agensi telekomunikasi yang mengambil bahagian dalam penglibatan itu ialah seperti yang berikut. Manakala penyedia perkhidmatan utama yang turut mengambil bahagian ialah Telekom Malaysia Berhad, Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunications Sdn Berhad Sarawak, Maxis Berhad dan U-Mobile Sdn Berhad. Berita di Dalat, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Dalat telah menganjurkan program gotong royong Perdana Dun Dalat di beberapa lokasi sekitar Pekan Dalat. Program yang diadakan pada Sabtu itu turut disertai Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Menurut Datuk Seri Fatimah, kawasan gotong royong yang diadakan meliputi kawasan jalan protokol dan kawasan-kawasan yang menarik dan mempunyai tarikan tersendiri. Pada masa sama, beliau turut berterima kasih kepada masyarakat, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan badan-badan bukan kerajaan NGO di kawasan Dalat yang memberi sokongan menggalakkan terhadap program berkenaan. Katanya ini menunjukkan kerjasama dan perpaduan di kalangan masyarakat Dalat yang masih utuh. Datuk Seri Fatimah juga menyalurkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM206,351 kepada semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dalam Dun Dalat dan pelbagai NGO untuk melaksanakan aktiviti mereka. Pada sebelah malam pula, Datuk Seri Fatimah telah merasmikan lampu bulatan terendak menuju puncak dan Taman Solidariti Dalat. Pada sebelah malam pula, Datuk Seri Fatimah telah merasmikan lampu bulatan terendak menuju puncak dan Taman Solidariti Dalat. Bulatan terendak Dalat menuju puncak yang dulunya dikenali sebagai bulatan Tayan adalah manifestasi visi Datuk Seri Fatimah agar Dalat terus progresif, ceria dan sejahtera. Sejurus selepas itu, beliau merasmikan Pasar Malam Dalat di tebingan Sungai Batang Oyak, Fasa 2. Selanjutnya di Bintulu. Selepas 2 tahun tidak diadakan program latihan disebabkan penularan wabak pandemik COVID-19, pejabat residen bahagian Bintulu telah mengadakan retreat, pelan strategik dan team building pentadbiran bahagian Bintulu selama 2 hari pada 26 dan 27 Februari 2022. Menurut residen bahagian Bintulu, Datu Jack Aman Luat, penganjuran kali ini melibatkan semua staf residen bahagian Bintulu termasuk pemandu, penjaga dan pembantu am. Katanya ini sebagai memberi penghargaan kepada mereka yang selama ini turut bersama menjayakan visi dan misi pejabat residen bahagian Bintulu dan pejabat daerah Sebauh dan Tatau. Menerusi team building ini, sekurang-kurangnya pegawai akan berasa lebih yakin dan mementingkan kerja dalam satu pasukan. Katanya semasa berucap merasmikan program retreat plan strategik dan team building pentadbiran bahagian Bintulu di Hotel Terkemuka di Miri pada Ahad. Seramai 180 orang kaki tangan pentadbiran bahagian Bintulu telah menyertai program retreat plan strategik dan team building pentadbiran bahagian Bintulu. Berita diteruskan dengan seramai 135 orang pelajar daripada 4 buah sekolah rendah dan prasekolah di sekitar Long Lama telah mendapatkan vaksin COVID-19 di Dewan Serbaguna Long Lama pada Sabtu. Antara sekolah-sekolah yang terlibat dalam program imunisasi kanak-kanak PKIDS ialah Sekolah Kebangsaan SK Ubong Embang Long Lama, SK Sungai Peking Tinja, SK Sungai Bong Tinja dan SK Morek Baram. Menerusi tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, para pelajar yang ditemani oleh ibu bapa dan guru dari sekolah masing-masing kelihatan bersemangat.
Ini jelas menunjukkan kebanyakan ibu bapa kini mempunyai kesedaran terhadap keperluan mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka bagi mengurangkan risiko penularan varian Omicron dan gejala lain melibatkan COVID-19. Ini jelas menunjukkan kebanyakan ibu bapa kini mempunyai kesedaran terhadap keperluan mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka bagi mengurangkan risiko penularan varian Omicron dan gejala lain melibatkan COVID-19. Beralih dengan laporan COVID-19, Sarawak mencatat 475 kes positif COVID-19 pada Ahad menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 259,370 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 248 kes adalah dalam kategori 1, 224 kes dalam kategori 2 dan masing-masing 1 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Berikut merupakan 24 daerah di negeri ini yang mencatatkan kes COVID-19. Dan pada itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah 3 kluster dan tiada penambahan kluster baru dilaporkan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.